Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 4 akan membincangkan tentang penerangan respirasi aerob dan fermentasi serta menjawab praktis sumatif 7 soalan 5 dan 6. Apakah itu respirasi sel? Respirasi sel ialah proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa peringkat bagi membebaskan tenaga. Respirasi sel ni diterbahagi kepada 3, iaitu respirasi aerob, respirasi anaerob dan fermentasi. Respirasi aerob ialah proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Fermentasi pula ialah proses penguraian glukosa yang tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Seterusnya saya akan sambung penerangan tentang respirasi aerob. Respirasi aerob ni bermula dengan glikolisis di sitoplasma. Glukosa akan diuraikan menjadi 2 molekul piruvat. Kemudian 2 molekul piruvat ni dioksidakan satu siri tindakan balas untuk menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan air. Secara ringkasnya untuk respirasi aerob ini, glukosa dioksidakan menjadi karbon dioksida, air dan tenaga sebanyak 2898 kJ. Seterusnya fermentasi. Fermentasi terbahagi kepada 2, iaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik. Fermentasi alkohol ialah glukosa diuraikan menjadi etanol, karbon dioksida dan tenaga sebanyak 210 kJ. Fermentasi ini selalunya berlaku di yeast dan tumbuhan. Yeast akan menghasilkan enzim zimase untuk mempercepatkan tindak balas. Etanol digunakan dalam membuat wine dan bir. Karbon dioksida terhasil dalam roti membantu menaikkan adunan roti. Etanol tersejat masa pembakaran. Tumbuhan pula, contoh tumbuhannya ialah padi. Padi ni dia tumbuh di kawasan berair yang kurang oksigen. Sel padi akan menghasilkan alkohol dihidrogenis untuk menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak toksik. Yang kedua ialah fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik ialah glukosa diuraikan menjadi asid laktik dan tenaga. Tenaga yang dihasilkan adalah sedikit. Fermentasi ini berlaku di Lactobacillus dan sel otot manusia. Bakteria Lactobacillus menjalankan fermentasi susu untuk menghasilkan dadar dan yogurt. Lactobacillus bertindak ke atas laktosa dan menukarkannya kepada asid laktik. Asid laktik yang terhasil menggumpalkan kasein menjadi dadar atau yogurt. Punca rasa masam yogurt adalah disebabkan oleh asid laktik. Sel otot manusia pula, kita akan menjalani proses fermentasi asid laktik apabila melakukan aktiviti cergas. Semasa melakukan aktiviti cergas, kadar penggunaan oksigen adalah melebihi daripada kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Dalam keadaan ini, sel otot akan menjalani proses fermentasi asid laktik. Otot berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan dikatakan mengalami hutang oksigen. Dalam proses ini, glukosa akan menghasilkan tenaga, tetapi tenaga yang dihasilkan adalah sedikit, hanyalah 2 molekul ATP atau 150 kJ sahaja. Jadi, apabila asid laktik terlalu banyak, ia akan menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot berlaku. Setelah aktiviti cergas berhenti, kita akan tercungap-cungap untuk mendapatkan lebih banyak oksigen bagi mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, ia bermaksud hutang oksigen telah dibayar. Seterusnya kita akan membincangkan soalan praktis sumatif 7 nombor 5 dan 6. Nombor 5. Seorang pelari pecut 100 meter biasanya menahan nafas semasa berlari berbanding dengan seorang pelari jarak jauh. Selepas berlari, pelari pecut memerlukan 7 liter oksigen untuk menyingkirkan asid laktik yang terkumpul dalam sel ototnya. Uraikan perbezaan ini dengan seorang pelari jarak jauh. Keyword dia kat sini ialah pelari pecut memerlukan 7 liter oksigen untuk menyingkirkan asid laktik, yang bermaksud pelari pecut mendapat tenaga daripada fermentasi asid laktik. Jawapannya, pelari jarak 100 meter menamatkan lariannya dengan cepat dengan menahan nafas. Ini kerana dengan menahan nafas, pelari dapat menggunakan oksigen sedia ada dengan efisien. Asid laktik yang banyak terkumpul hasil daripada sel menjalani fermentasi asid laktik kerana bekalan oksigen ke otot tidak dapat menampung keperluan oksigen oleh otot.
Sebaliknya, pelari jarak jauh berlari dengan kadar yang lebih perlahan dan asid laktik yang terkumpul pada peringkat awal larian biasanya disingkirkan semasa berlari. Tenaga yang diperolehi adalah hasil daripada respirasi aerob. Pelari jarak jauh tidak boleh menahan nafas kerana pengumpulan asid laktik menyebabkan otot menjadi lesu dengan cepat. Oleh itu, pelari jarak jauh perlu bernafas sepanjang lariannya. Soalan 6. Gambar foto 1 menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh dua individu iaitu individu P dan juga individu Q. A1. Berdasarkan gambar foto 1, kenal pasti respirasi yang berlaku dalam otot individu P dan juga Q. So, individu P sedang membaca buku, jadi respirasi yang berlaku ialah respirasi aerob. Manakala untuk individu Q yang sedang melakukan aktiviti cergas iaitu berlari, so respirasi yang akan berlaku ialah fermentasi. Soalan seterusnya, nyatakan hasil respirasi dalam P dan Q. So, untuk P, hasil respirasi dia ialah karbon dioksida, air dan juga tenaga. Manakala hasil respirasi bagi Q ialah asid laktik dan tenaga. Soalan B, dalam acara larian pecut 100 meter di Hari Kejohanan Sukan, seorang murid telah mengalami kekejangan otot dan terpaksa menghentikan lariannya. Terangkan mengapa kekejangan otot ini boleh berlaku. Jadi, kekejangan otot ini boleh berlaku kerana terlalu banyak asid laktik yang bertoksik. So, seseorang pelari pecut akan menjalani fermentasi asid laktik di mana tenaga yang dihasilkan tanpa kehadiran oksigen. Jadi, kesan daripada fermentasi asid laktik ini akan menyebabkan otot menghasilkan asid laktik yang bertoksik. So, asid laktik inilah yang akan menyebabkan kekejangan kaki dan juga kesakitan pada otot. Soalan C. Pokok padi ditanam di kawasan yang ditenggelami air dan mempunyai kebolehan bertoleransi dengan etanol berbanding dengan tumbuhan lain. Nyatakan jenis fermentasi yang berlaku dalam sel pokok padi. Jadi, fermentasi yang berlaku ialah fermentasi alkohol. Seterusnya, tuliskan persamaan perkataan bagi proses fermentasi yang berlaku dalam sel pokok padi. So, glukosa akan diuraikan menjadi etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Cadangkan satu sel lain yang boleh menjalankan proses fermentasi seperti dalam soalan C2. So, sel lain yang boleh menjalankan proses fermentasi seperti dalam soalan C2 ialah yeast.